Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian mingguan, yang mana insya-Allah seperti biasa hari ini kita akan sambung lagi perbahasan daripada semalam. Kita sambung daripada perbahasan kita semalam, iaitu berkenaan tentang kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala beri pada kita kelapangan dan juga kesempatan dan juga peluang pada pagi ini dapat kita berhimpun di dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita. Pada muka surat 4.
Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu. 1, 2, 3. Baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 4. Kitab Jawi baik. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umi muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir. Kemudian maka adalah tajuk rupa sembahyang. Bagi solat itu rupa yang zahir. Jadi habis dah berkenaan tentang semalam tu kita tentang mengikut solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitu melihat dengan perbuatan Nabi sendiri. Itu iaitu makna melihat seseorang itu akan perbuatan Nabi sendiri. Iaitu yang dilihat sama ada sahabat-sahabat Nabi ataupun orang para waliullah. Dia bermimpi, dia dapat melihat sembahyang Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan mengikut sembahyang Nabi situ iaitu kita mengetahui sembahyang Nabi. Macam mana dia kata, sallu kama ra'aitumuni. Jadi ulama bahas, sallu kama ra'aitumuni usalli, dengan mana sembahyanglah oleh kamu seperti mana kamu mengetahui aku sembahyang. Jadi dengan mana sallu kama ra'aitumuni usalli, ini sallu kama alimtumuni usalli. Tu yang semalam kita bahas, mengikut solat Nabi SAW. Habis itu, hari ini kita masuk pula berkenaan tentang rupa sembahyang yang zahir itu macam mana. Akan datang dibahaskan apa yang dikatakan rupa sembahyang zahir dan rupa sembahyang yang batin. Kemudian selepas daripada kita mengetahui sembahyang Nabi, maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya bagi sembahyang itu rupa yang zahir. Adalah baginya rupa yang zahir, lagi pula yang sempurna. Apa dia rupa yang zahir tu? Ini dia nak menyatakan rupa yang zahir. Maka iaitu rupa yang zahir tu. Yang sempurna tu macam mana? Iaitu syarat. Dikatakan rupa yang zahir tu dikatakan syarat. Syarat sembahyang. Maka syarat sembahyang itulah yang dikatakan rupa yang zahir. Tengok contoh dia bagi. Seperti apa? Tengok. Seperti rohnya. Ini seperti roh manusia. Diibaratkan. Syarat tu disepertikan seperti roh manusia. Jadi kalau tak ada syarat ni, ibaratnya orang tu seperti orang mati lah. Dia tak ada roh. Kalau tak ada syarat. Salah satu syarat apa? Ngadap kiblat.
Kalau tak ada menghadap kiblat, habis. Diibaratkan macam tak ada roh, matilah. Ataupun kita kata salah satu syarat tu iaitu menutup aurat. Tiba-tiba semayang tak tutup aurat. Dia tak ada rupa zahir dalam semayang, tak ada. Dia tak ada roh, dia kata. Dia ada nyawa. Baik. Maka rukunnya. Rukun pula apa? Rukunnya itu seperti kepalanya dan badannya. Jadi rukun sembahyang itu diibaratkan seperti kepala dan badan. Nak kata benda penting. Nak cerita kata benda tu penting. Tak ada rukun dalam sembahyang tu tak sah. Apabila tak ada kepala, tak ada badan, bagi seorang manusia tu, dia katakan apa? Tak berguna lah. Tak ada apa-apa lah. Mati tu satu dah. Nampak tak? Tu. Jadi ni ibarat daripada Syed Fatani ni. Dan sunat ab'ad itu. Sunat ab'ad ni sunat yang kita tertinggal daripada tahiyat awal, dan juga kita tertinggal juga iaitu doa kunut. Kita tertinggal doa kunut dan juga tahiyat awal, dikatakan seperti anggota. Itu rupa yang zahir. Jadi rupa yang zahir, dia katakan yang pertama tadi syarat. Kalau syarat tu seperti roh. Kalaulah rukun itu seperti kepala dan anggota badan. Dan juga yang ketiga sunat ab'ad. Ya, dikatakan seperti anggota, betul. Ustaz Aziz, betul. Pak Su. Sunat tertinggal pada tahiyat awal dan tinggal doa kunut. Dikatakan seperti anggota. Yang tepat sekali. Halan Dan sunat hai'ah itu syarat seperti roh, rukun seperti kepala dan anggota badan. Syarat seperti roh, rukun seperti kepala dan anggota badan. Ya, betul. Tepat sekali. Dan sunat hai'ah itu. Ni nak ceritakan apa? Kenapa buat bandingan macam ni? Nak ibaratnya kita ni, ibarat semayang tu, semayang kita tu dah macam kita. Nak kata semayang tu benda yang wajib tu dah macam diri kita dah. Seolah kata semayang tu diri kita dah. Dia ibarat ni kalau orang belajar ilmu balaghah tu dipanggil tashbih. Dipanggil tashbih baligh. Seolah kata semayang tu diri kita. Seolah kata semayang itu seperti diri kita. Tak boleh bercerai. Nampak dah cerita penting tu. Kenapa ulama buat begini ni? Dia cerita sunnah yang tu seperti segala bulu perhiasan. Apa sebab? Dia katakan syarat tu seperti roh. Nak kata diri kita ni, nak kata diri kita tu macam semayang dah. Dipanggil tashbih balik. Kalau ngaji balaghah. Kalau ngaji balaghah tu dalam ilmu bayan dipanggil tashbih. Dipanggil tashbih. Soalan kata semayang tu dah seperti kita dah. Diri semayang tu nak kata wajib tu macam kita dah. Ya, betul lah. Macam masuk. Dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Apa bulu perhiasan? Seperti janggut. Tak boleh dipisahkan, betul. Semayang tak boleh pisah dengan kita. Ke mana pun mesti wajib. Tak dapat tidak mesti wajib. Sehingga kan kita kata walaupun darurat sekalipun kena semayang juga.
Tak boleh tinggal semayang. Sebab semayang tu ada, dia banyak. Kalau tak mampu dari segitu, boleh semayang duduk. Tak semayang duduk, semayang baring. Kita akan datang dia bahas juga dalam kitab ni. Baik. Dan seperti dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Apa bulu perhiasan? Janggut, misai. Tu yang panggil bulu perhiasan kita. Tu bagi lelaki lah. Habis itu. Ini disebut dalam kitab Iqna' Syekh Khatib Syarbini. Yang disebutkan begini ni, disebut dalam kitab Iqna' dia bunyi begini. Kening betul. Qad syubbihatis salatu bil insan faruknu karasihi wa syartu kahayatihi wal ba'du ka'a'da'ihi wal hay'atu ka sya'rihi. Ini sebut dalam kitab Iqna', kitab fiqh. Maksudnya ditashbihkan solat itu dengan manusia. Rukun itu seperti kepalanya. Syarat itu seperti hidupnya, yakni rohnya. Sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Dan sunat hai'ah itu seperti bulunya. Yakni bulu yang dihiaskan dengannya seperti apa? Janggut. Dan lain-lain lagi lah. Itu dalam sebut kitab Syekh Khatib Syarbini. Dan juga bandingan begini juga diambil daripada kitab Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin pun disebut begitu juga. Habis itu. Kalau dalam sebut kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Farruku'u wa sujudu wa qiyamu wa sairul arkan tajri minha majral qalbi wa rasi wal kabidi idh yafutu wujudus salah bifawatiha. Wa sunanul lati dhakarnaha min raf'i yadai du'a listiftahi wa tashahudil awwali tajri minha majral a'dha. Wa amal hay'atu wa yama wara'a sunani fatajri majra asbabil hasan min al hajibaini wal lihati wal ahdabi wa husnil laun. Tengok dia kata apa? Maksudnya rokok, sujud, berdiri dan sekalian rukun-rukun itu berlakukannya pada tempat berlaku hati dan kepala, kerana dengan ketiadaannya solat. Dan sunat-sunat yang kami sebut itu daripada mengangkat dua tangan, doa iftitah, tasyahud awal, semuanya dimenepati seperti dua anggota, dua tangan, dua mata, dua kaki, dua ketiadaan. Luputnya solat itu dengan luputnya perkara tersebut. Maksudnya kalau tak ada benda tu, maka luputlah sembahyang kita. Seperti tidak luput roh dengan ketiadaan ini anggota. Adapun sunat hai'ah itu ialah barang yang lain daripada sunat tersebut. Menepati sebab-sebab keelokan. Seperti apa? Dua kening, janggut, bulu tepi mata dan keelokan warna kulit. Itu dikatakan seperti sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni apa? Sunat hai'ah ni banyak. Sunat hai'ah ni ada banyak dalam sembahyang kita. Ini kita panggil sunat hai'ah ni, nak jaga adab kita dalam sembahyang ni. Mula-mula dah ada sunat hai'ah dah. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Itu sunat. Allahu Akbar. Angkat takbir ni sunat hai'ah dah. Allahu Akbar. Letak sini sunat hai'ah dah. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira, sunat hai'ah. Lepas tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunat hai'ah. Lepas tu, amin, sunat hai'ah. Lepas tu, surah lazim pula, sunat hai'ah. Allahu Akbar. Rokok ni, angkat tangan tu sunat hai'ah dah.
Banyak perkara-perkara sunat hai'ah dalam semayang kita. Itu perhiasan kita. Ibaratnya rumah kita tu ada pasu bunga, ada pokok-pokok. Kita hiasi rumah kita cantik-cantik. Letak sini, letak sini, letak sini sebagainya. Barang-barang dapur. Itu dipanggil sunat hai'ah. Kalau orang tak buat sunat hai'ah, semayang sah ke tak? Semayang dia sah. Tapi soalannya perhiasan tu, orang masuk rumah tu tak ada langsung pun barang. Barang wajib je ada. Barang wajib je ada. Tu nampak. Kalau kata ustaz, kalau semayang tak angkat takbir boleh tak? Boleh, sunat hai'ah. Yang wajibnya takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar, itu yang wajib. Tapi itulah sayang, tak ada perhiasan dalam semayang tu. Tak ada perhiasan dalam semayang. Ya betul. Lafaz Allah Akbar, intiqalat sunat hai'ah banyak. Banyak sunat hai'ah kita buat. Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sunat hai'ah. Itu semua sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah kalau tak dibuat, maka tak boleh kita gantikan dengan sujud sawi, tak boleh. Yang kita duk buat Sebab apa? Kalau kita buat sunat hai'ah, tak buat sunat hai'ah, tiba-tiba kita ganti dengan sujud sawi, maka batal semayang. Itu sebut dalam kitab. Seperti mana yang saya cerita sebelum ni. Ada imam tu, dia tu lupa baca surah lazim. Sunat hai'ah bukan. Sunat hai'ah ni, dia sunat dalam semayang. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Itu sunat yang dituntut. Sunat hai'ah ni kelakuan. Hai'ah tu kelakuan. Kelakuan kita berlafaz. Kelakuan ada segi anggota kita. Kalau muakkad dia sebut muakkad. Muakkad lain. Muakkad tu dia tertentu pada hari-hari tentu je. Contoh dalam kita kata sunat muakkad apa dia? Contoh sunat dituntut puasa. Puasa apa? Hari Ashura. Sunat muakkad. Dituntut, sunat yang dituntut. Lebihlah pahala dia. Contoh kita kata gini, baru ni yang saya cerita. Ada imam tu, dia terlupa nak baca surah lazim. Tu lupa surah lazimnya. Sunat hai'ah. Tiba-tiba sebelum bagi salam, dia buat sujud sawi. Apabila dia buat sujud sawi bukan pada tempat dia, maka terbatallah sembahyang dia. Lepas tu kita kena mengaji. Kena belajar. Bukan semua tu boleh tampung dengan sujud sawi. Tinggal rukun, buat sujud sawi. Lepas tu tak gantilah sujud sawi tadi. Tak boleh. Dulu waktu saya selalu tahun lepas, 2 tahun lepas. Semayang satu surau ni, ada orang tanya soalan. Di Subang. Jadi dia tanya, Ustaz, saya terlupa nak sujud kedua dalam rakaat pertama. Dia terus bangun. Saya tak sujud kedua tu, Ustaz. Kalau saya tak ganti dengan sujud kedua tu, saya buat sujud sawi, sah ke tak? Kalau kita tak buat, maka tak sah lah. Sujud sawi tu tak terpakai. Kita maklum dah sujud sawi tu apa kerjaannya. Kalau kita terlupa, kalau kita terlupa, dia panggil sujud sawi. Sujud dengan sebab terlupa. Terlupa apa? Tasyahud awal, doa kunut. Itu sunat ab'ad. Ni kita cerita benda wajib, sujud kedua. Bila dia tinggal sujud dua dalam sembahyang, apa yang dia perlu buat? Dia kena ganti. Ganti macam mana? Takkan ganti tu je, ganti sujud kedua. Nak ganti dalam mana? Dia kena tambah 1 rakaat. Sempurnakan 1 rakaat lagi. Ni banyak orang keliru kadang-kadang. Sempurnakan tambah lagi 1 rakaat.
Ni banyak kadang-kadang keliru. Banyak orang keliru. Kata, aku tinggal sujud kedua. Sujud kedua nak sembahyang kan wajib. Bila wajib, bila kita tinggal benda wajib, apa kita pula perlu ganti? Bila kita ganti, sunat sujud sahwi. Sebab kita terlupa. Terlupa tadi dengan sebab dengan sebab apa? Dengan sebab kita meninggalkan tadi. Bukan kata terlupa tadi, kita gantikan sujud sahwi tu nak menggantikan tu. Tu tak boleh. Seolah-olah kata kita nak menggantikan sujud sahwi tadi dengan sebab kita nak menggantikan kita tinggal sujud kedua kita tadi tu. Sujud sahwi kita ni nak menggantikan sujud kedua kita tadi. Tak boleh. Habis tu Ustaz, apa tujuan kita buat sujud sahwi? Sujud sahwi ni kita buat kerana kita terlupa. Tapi yang pentingnya yang tadi tu kita kena gantilah. Nak ganti macam mana Ustaz? Nak buat sujud kedua balik ke? Kita dah kena bagi rakaat keempat dah contoh. Yang tadi tu kita tinggal sujud yang kedua tu pada rakaat pertama. Apa kita buat? Tambah satu rakaat dengan sempurna. Itu sebut dalam kitab. Jelas. Nampak lagi tu dia. Habis itu. Itu dia panggil sujud sahwi. Dia panggil sujud sahwi. Dia panggil sujud sahwi ni sujud dengan sebab terlupa. Dia panggil idafat sebab kepada musabbab. Yang terlupa tu dengan sebab kita meninggalkan tu. Bukan dengan sebab kita sujud sahwi tu nak menggantikan. Bukan. Sujud sahwi ni bukan nak menggantikan, bukan nak menampung perkara yang wajib kita tinggalkan tadi. Bukan nak menampung yang tu. Cuma kita buat saya kerana terlupa. Nama pun sujud sahwi. Sujud dengan sebab terlupa. Tu sahwi tu. Bila sebut sahwi, dia terdahulu lupa dulu. Nampak lagi tu perbahasan dia. Jadi bila imam buat bau ni, yang apabila dia katakan gitu, yang orang tanya saya masa tu, dia kata, Ustaz, saya buat sujud sahwi. Jadi bila buat sujud sahwi, dia tak gantilah. Ya, betul. Tambah satu rakaat, kemudian baru sujud sahwi. Betul Haji Jamaliah. Jamaliah. Jadi bila imam tu tanya saya masa tu, saya jawab gitulah. Dia kata, tak apa Ustaz. Tapi masa tu dia kata, imam tu beritahu lah. Dia terlupa tu, lepas tu dia semayang balik. Dengan jemaah tu semayang balik lah. Sebenarnya tak payah semayang balik pun tak apa. Dia ganti satu rakaat. Cuma dia tak tahu hukum. Tapi alhamdulillah lah, bila dah belajar tu barulah dapat pencerahan. Ala kuliah kita kena belajar. Yang kita terlupa, kita kena belajar. Esok-esok kalau kata Ustaz, saya bukan tahu apa pun. Kita bukan kira apa Ustaz, kita kerja. Semayang tu macam kerja kita, hak wajib. Tu wajib tu. Semayang tu dipanggil kerja akhirat. Tak boleh tinggal. Baik, bila kita kata kerja akhirat, perantaraannya kita kena tahu juga. Wasilah dia mengetahui semayang tu kena tahu juga. Dia ekstra sujud. Tak, ni cerita dia gini. Bukan masa ekstra sujud. Kita dah tak buat sujud kedua macam gini. Kadang ada orang terlupa. Kita tak boleh nafikan. Memang ada berlaku. Contoh. Dia dah rokok. Sujud pertama. Lepas tu duduk antara sujud. Tiba-tiba dia naik atas terus. Bila duduk atas sujud, dia naik atas terus. Tiba-tiba teringat. Tiba-tiba ada imam makmum tegur. Subhanallah. Dia nak turun tak boleh dah. Dia naik atas dah. Nak isah sujud macam mana dah. Bila dia dah tak buat tu, maka bila dah 4 rakaat, rakaat keempat, seolah kata dia naik tambah satu rakaat lagi. Nak menyempurnakan. Dikira rakaat pertama tadi dikira lara. Apa lara? Tak dikira, disia-siakan. Memang kita nampak 5 rakaat, sebenarnya dia 4 rakaat. Ni payah juga ni benda ni. Bukan semua orang tahu. Payah juga nak amal benda ni. Banyak jemaah tanya saya macam ni. Soalan rakaat pertama tu tak dikira.
Ibaratkan rakaat kedua tu jadi rakaat pertama. Bukan senang benda ni. Bab semayang je. Bab semayang je. Di bab semayang ni dia kena detailkan betul. Kena faham betul-betul. Baik, habis itu. Baik, tengok. Habis. Kemudian, dan ada baginya, bagi semayang itu, rupa hakikat yang batin. Apa rupa hakikat yang batin? Ini nak cerita kata bagi solat itu rupa yang batin. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata faruhuha wa hayatual batinatu al-khushu'u wa niyatu wa hudurul qalbi wal ikhlasu. Kata Imam Ghazali, artinya roh solat itu dan hidupnya solat itu yang batin itu apa dia? Apa dia? Rupa hakikat yang batin di dalam semayang. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata yang pertama khusyuk, yang kedua niat, yang ketiga hadirnya hati, yang keempat ikhlasnya hati. Ini dipanggil rupa yang batin dalam semayang. Saya ulang balik, dobit tepi. Apa maksud kata hakikat rupa yang batin? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata hakikat yang batin dalam semayang tu yang pertamanya iaitu khusyuk. Yang kedua niat. Yang ketiga menghadirkan hati. Hadirkan kita dalam semayang tu. Yang keempat ikhlasnya hati. Itu dikatakan rupa hakikat yang batin. Rupa hakikat yang batin. Ya betul, bawah tu ada. Tapi ni sebut kata dalam kitab Ihya. Bawah tu ada. Sempurna khusyuk, ada hati, sempurna ikhlas. Niat dia tak ada sebut. Ini sebut dalam kitab Ihya. Ada pun yang bawah tu dia sebut khusyuk, hadir hati dan sempurna ikhlas. Tu masalah lain. Ni ada khilaf. Kalau dia solat lagi, solat isyak 5 rakaat, dia lupa, dia ingat buat 4 rakaat dan dia buat 2 kali tasyahud awal. Macam mana Ustaz? Macam mana? Kalau dia solat, contoh solat isyak 5 rakaat, dia lupa, dia ingat dia buat 4 rakaat dan dia buat 2 kali tasyahud awal. Tak apa. Tak batal semayang. Kalau dia lupa, tak apa, lupa. Dia lupa, tak apa. Bukan kita nak tahu, dia lupa. Bila lupa, dia buat tasyahud awal 2 kali. Nampak? Bila dia terlupa, sunat dia sujud sawi. Kita buat sujud sawi tu dengan sebab apa? Dengan sebab dia terlupa tu. Bukan dengan sebab dia meninggalkan tu, tak. Lagi pula dia buat 5 rakaat. Dia terlupa, bukan kata dia ingat. Dia ingat dia buat 4 rakaat. Kalau terlupa tak ada masalah, tak batal semayang. Yang jadi batal semayang tu kalau mencacatkan semayang tu, kalau dia tinggal. Contoh 3 dia buat 4 rakaat, dia buat 3 rakaat. Tu tak boleh ya. Dia kalau kita terlupa, wajib kita lebihkan. Contoh kita syak ataupun kita lupa 3 ke 4 rakaat, 3 ke 4, 3 ke 4. Kita ambil 3. Jangan ambil 4, ambil 3. Ni kita dah belajar dulu dalam kitab Muwafiq Masbuk. 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3. Kemudian bila ambil 3, kita tambah 1 rakaat lagi. Tadi habis. Baik, kemudian. Dan tiada sempurna bagi semayang dan tiada tamamnya. Tiada sempurnanya semayang itu melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Apa keduanya sekali? Iaitu zahir dan batin. Itu 2 sekali.
Iaitu rupa zahir dan rupa batin. Tu dia. Dan tiada tamamnya sembahyang tadi, melainkan baru nak sempurna tadi tu dengan mengerjakan ia seorang dengan keduanya sekali. Tapi dah habis solat kita tegur dia. Sujud sahwi kan sunat, tak buat pun tak apa. Nama pun sujud sahwi pun sunat, bukan wajib. Mamalah Lepas solat tu baru kita beritahu dia. Sepatutnya orang belakang tu, dia orang perempuan dia kena tahu juga bab sembahyang ni. Contoh kita kata baik ni nak tegur orang lelaki, nak tegur makmum, nak tegur imam. Dia kena ada tegur lah. Kalau makmum nak tegur tu, kalau lelaki tu, kalau lelaki sama lelaki tak apalah. Subhanallah kan tak apa. Yang peliknya kadang-kadang makmum ni kita ni tak pandai tegur juga. Makmum kita tak pandai tegur. Senyap lah. Ni banyak berlaku kat Malaysia Buat-buat pandai. Dah habis semayang pun kata, Mam, tadi tak kena. Apa pasal tak tegur? Dah tahu tapi tak tegur. Tak tahu cara nak tegur ke? Orang perempuan tegur gini. Nampak? Tangan tu. Dia ada cara tegur dalam kitab yang disebut nanti. Laki sebut subhanallah. Tak apalah, tak kira lah. Ni nak cerita kata makmum. Nak kira siapa makmum tu masa tu. Dia tak ada kira diri kita. Orang tanya kita, makmum ni macam mana ni? Dia pelik je orang kita, dia tak mau tegur. Tak apa. Tu banyak yang berlaku di Malaysia tu. Kadang dah habis semayang baru tegur. Mam, tadi tak kena tu, Mam. Tadi tu tertinggal ni, Mam. Lepas tu kita tanya dia balik. Awak ikut saya ke? Ikut imam lah. Lah, dah tahu salah, pergi ikut imam buat apa? Banyak tak mau tegur, betul? Betul, maksud Dia tak mau tegur. Dia buat diam tu. Segan nak tegur, Ustaz. Tok Guru besar, Ustaz, kat depan. Tak ada kira dalam semayang. Tok Guru, saya tak Tok Guru je kah itu balik. Apa pasal mu tak tegur aku? Betul, Tok Guru marah. Dia benda terlupa ni bukan kita nak. Barangkali makmum tak tahu cara tegur. Tu patutlah kita kata kena belajar tu. Nak tegur lagu mana, laki dengan laki, perempuan macam mana nak tegur. Tangan dia macam ni. Laki sama laki tu subhanallah. Betullah dia katakan orang nak duduk belakang imam tu dia mestilah orang yang faqih juga. Bila sebut faqih ni bukan kata semua bidang tu faqih tak. Faqih dalam bab sembahyang, ibadat sahaja. Tak mesti kata orang tu faqih bab muamalat. Tiba-tiba dia datang dekat sembahyang masjid, tiba-tiba kita suruh dia jadi imam. Tak mesti. Kadang-kadang dia faqih bab muamalat tapi tak mesti lagi dia faqih bab ibadat. Ustaz dia ni seorang yang faqih bab jenayat. Nanti dulu, tak mesti lagi. Dia kata faqih ni dalam bab sembahyang kena tentu bab sembahyang. Dia ni ustaz orang pegawai bank besar syariah. Ini kita minta jadi imam. Tengok dia buat, tengok dia cara dia bukan faqih. Sebab dalam bab sembahyang ni khusus untuk faqih tu je. Begitu juga Bilal. Sebab tu kita buat kursus Bilal. Kita buat kursus Bilal dengan imam tu untuk mengajarkan cara bagaimana antara makmum dan imam. Hak ni bukan, hak ni tempat kita lain. Kursus Bilal, dia buat tu apa? Dia buat kursus Bilal, kursus imam ni suara. Okey, kursus Bilal ni buat suara sedap. Azan macam mana yang betul. Itu tak kena bagi tahu dah, tak nak habaq tu dah. Maklum dah tu.
Kita buat kursus Bilal, kena tahu kata, Bilal kalau duduk di belakang imam macam mana? Kalau imam terlupa macam mana? Nak tegur macam mana? Nampak tak? Dia kena tahu. Imam lagu mana? Ni buat kursus imam. Tempat kita lah. Malaysia ni. Buat kursus imam. Test Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bila tak kena dengan tajwid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh. Itu tak sebut. Tak makruh huruf tak kena tu. Tak sah semayang. Hak tu yang dia tiba hak tu. Dia bagi hak tu. Kita dalam bab semayang ni banyak. Kursus imam tak memadai dengan sehari kita buat. Tak memadai. Makmum tegur dah. Tapi imam tak buat juga sebab imam yakin. Kena tengok. Dia ada pembahasan dalam kitab Mahli tu. Dia sebut kalau dia imam yang yakin takat tu tak apalah. Bila dah imam yakin takat tu, kita dah tahu imam salah. Kalau imam tu dia tahiyat, kita ganti balik lah. Contoh kata, imam yakin dia buat 3 rakaat dah. Kita tegur pun dia buat tak tahu. Maka bila ini imam nak bagi salam, Assalamualaikum, kita terus bangun. Tambah 1 rakaat lagi. Itu sebagai contoh. Jadi sebagai contoh. Sebab imam i'tiqad imam kata, dia zuan kata dia dah yakin 4 rakaat. Itu contoh. Itu tak apa. Kalau imam tak tahu kat mana yang salah macam mana Ustaz, payah cerita. Dia nak bagi tahu kita, Ustaz, saya pun tak tahu Ustaz mana salah saya Ustaz. Nak jawab macam mana? Kita nak jawab tak boleh. Saya nak jawab pun tak boleh. Kalau orang tanya Ustaz, imam pun tak tahu mana yang salah. Nak jawab pun tak boleh. Mana kata dia etikot betul lah tu. Tapi Ustaz, saya ada salah ni Ustaz. Tapi tak tahu mana salah saya. Payah cerita nak jawab gitu. Kita nak jawab tak boleh tu. Ajarkan Maria tak boleh nak sebut tu. Dia masalah surah tu tak apa, tak wajib. Dia surah tu cuma dia tak sempurna. Kalau dia baca surah panjang tiba dia terlupa. Kita tegur tak apa. Kita tegur begitulah. Niat dalam hati nak tegur. Bukan kata subhanallah, bukan gitu. Kita kata betulkan ayat dia. Tapi niat untuk niat zikir lah. Kita kena niat zikir dalam hati. Bukan niat untuk tegur. Berdehem tak boleh. Berdehem tak boleh. Berdehem tu masuk dalam huruf. Perkataan tak berdehem. Berdehem tak boleh. Orang perempuan makmum depan anak. Tapi tu payah cerita. Sebab tu kita kata. Dia imam ni. Ala kuliah tu kena ada basic sikit. Bab semai tentang bab hukum hakam ni. Dia tak kira orang tu. Dia dalam bab apa. Kadang-kadang. Kalau Tok Guru saya dululah. Dia kata. Kita nak semayang. Saya ingat Tok Guru saya sendiri. Dia datang kat Malaysia. Dia tengok budak tu jadi imam. Ada orang jadi imam lah. Ni nak cerita apa? Nak cerita bukan kita kata tak sah. Tok Guru saya ni pandang gitu lah. Dia datang tu. Tengok budak tu pakai jin. Lepas tu dia pakai baju ketat. Lepas tu dia semayang jadi imam. Lepas tu ialah kita maklum kalau dia semayang tu kadang ternampak dia punya buntut apa semua kan. Dia punya tu kan. Nampak sebenarnya dia jadi aurat tu lah. Jadi Tok Guru saya dia pesan kata, tak apa kita buat semayang lain tak apa. Nampak? Nak cerita semayang ni bukan senang-senang gitu. Bukan kata memilih dak. Nak lantik orang jadi depan imam ni tengok orang dulu. Payah juga cerita ni. Kat Malaysia kita ni kita sangka baik je lah. Tapi cuma sangka baik tu tengok perwatakan juga. Pakaian macam mana. Kalau pakaian dah jenis gitu. Pakai jin ketat. Seluar jin. Lepas tu pakai baju ketat. Orang lelaki lah. Jadi payah cerita semayang. Tok Guru tak ambil mula dah. Buat semayang lain. Bukan buat semayang lain. Maksudnya semayang lain lah. Biar lah dia nak semayang imam tu. Kita tak kata sah tak sah. Kita tak ada kata. Tapi nak kata warak Tok Guru tu dia tengok itu. Tak apa kita buat semayang lain. Nampak tak? Nak pilih imam tu. Nak pilih imam bukan senang. Bukan senang pakai seluar gitu. Tak. Kadang-kadang kita nak semayang pun pakaikan malaikat. Bawakan malaikat.
Habis tak seluar kotor, tak mesti kotor. Tapi kadang-kadang kain melekat tu dia selesa. Tengok, sebab tu orang ulama dulu dia jaga sungguh bab sembahyang. Nak dapat 27 bukan senang. Kata aku dah sembahyang dapat 27 dah, confirm dah. Sembahyang jemaah saat ni. Tengok dulu adab kita macam mana adab sembahyang. Tapi itulah. Inilah hakikat kan. Jadi sembahyang ni kena jaga betul Tengok bab najis, lepas tu bab seluar kita macam mana. Nak pergi belah air, bawa. Sebab tu kalau orang kerja tu, seeloknya bawa kain melekat lah. Sebagai ihtiyat. Tu kena ingat. Pesatlah ke anak-anak apa semua nak pergi kerja tu, bawa kain melekat nak sembahyang. Tutup bawa kain melekat anak lelaki lah. Lepas tu kalau anak-anak tu kalau kata dia nak bagi tu pesan, suruh mengaji. Tambah ilmu, kata walaupun sibuk kerja, kita sibuk macam mana sekalipun, itu bukanlah kata sebagai kata syarat kata kita dah kerja sibuk, tak boleh kita nak belajar. Tak boleh kata gitu. Paling-paling kurang pun hujung minggu. Kalau kata ustaz hujung minggu nak berehat ustaz, takkan nak belajar. Jadi itu semua guna akal manusia. Itu semua dipanggil kita guna akal untuk kata dengan sebab kerja kita sibuk, kita nak berehat, nak bersama keluarga, nak berjalan. Kok tu boleh pula dah. Sembahyang ni wajib nombor 1 ni. Allah Akbar Dia bab sembahyang ni tak boleh bagi 1000 alasan, tak boleh. Bagi 1000 alasan tak lepas. Esok Allah Ta'ala ambil kecuaian ke atas kita kalau kita buat perkara tu juga dengan tanpa kita belajar, tersemayang juga. Tapi Allah Ta'ala ambil kecuaian pada kita, taksir dia panggil. Allah Ta'ala ambil taksir pada kita dengan sebab kita tak belajar. Dosa tu. Tengok dalam kitab Asy-Syaikh Dumyati. Saya dah mengajar kitab Arab. Ajar rohana dengan kak ini ada ikut. Baru ni saya ajar. Dia kata apa? Berdosa besar apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang ada di dalam fardu ain. Syurga Ustaz, betul. Tak, Haji Kamal Zaman betul, Haji Kamal Zaman. Saya biasa dengar sendiri. Ni depan telinga kita sendiri kita dengar. Bukan nak kata orang, kita dengar sendiri. Kata Ustaz, anak saya ni Ustaz, orang kerja muda ni Ustaz. Masa ni Ustaz nak pulun Ustaz. Lepas tu Satu Tuhan nak berehatkan keluarga Ustaz, tak mau ganggu lah. Tak apalah Ustaz, nanti biar dia tua lah, biarkan dia tua nanti dia belajar lah. Nampak dia cakap gitu. Kita kata tak apa nak buat lagu anda. Tapi itu tak terlepas daripada kecuaian. Kalau dia kata itu, Ustaz apalah tunggu dia tua Ustaz. Nak 9 minit, tiba-tiba tak sampai tu dah mati dulu. Macam mana nak buat? Alhamdulillah. Macam mana kalau kita ni Alhamdulillah dah sampai ke tua semua, Alhamdulillah. Tapi buat-buatlah tiba-tiba tak sampai ke tua, tiba-tiba meninggal. Macam mana nak buat? Apa mak dia nak kata esok? Menangis tak berlagu dah. Orang kata. Menangis tak berlagu. Menangislah macam ni tak berlagu dah. Dah meninggal. Dah mati tak boleh buat apa dah. Ini kena ingat, bab sembahyang ni kena ambil fokus betul-betul. Kena ambil 100% dah. Bab sembahyang ni dia tak ada masa rehat dah. Saya kadang saya tengok kawan saya tengok apa tu, kawan tu seorang artis. Kerja sibuk kerja. Tapi sembahyang jemaah tak tinggal. Orang muda nak cerita orang muda ni. Nak dapat kesedaran ni. Tapi nak cerita kata dia tu sembahyang tu Allah, sembahyang 5 waktu. Subuh bangun apa semua sembahyang waktu 5 waktu, sembahyang kat masjid. Dia memang orang sibuk. Kata tanya belajar tak? Dia kata, saya ustaz, saya balik kalau ada terlepas belajar kalau online tu, dengar balik. Kat tu kita angkat tangan tu. Orang muda. Payah cik orang muda gitu Saya angkat tangan betul. Bagus. Maksudnya tidak ada dalam kehidupan dunia kita ni, dalam bab sembahyang tak ada kata penat lelah, tak ada dah. Kena belajar, dia dengar bab sembahyang. Saya pun beritahu kena ngaji kitab gini. Dah habis kitab bab sembahyang Jumaat tu, sembahyang Jumaat 5 waktu. Orang yang awal sekali datang kat sembahyang Jumaat, orang tak azan lagi dia datang kat masjid dah. Allahu Akbar. Nak ada Tapi tak ramai lah nak cari 1000 dan seorang, payah tu. Lagu tu, orang muda gitu.
awal 30-an. Payah nak cari gitu payah. Orang muda payah gitu. Kadang-kadang dia jelah kita tak nafi ustaz, sibuk ustaz, dunia nak macam mana ustaz? Yalah betul. Tapi itu tidak menafikan kita meninggalkan kewajipan kita, meninggalkan fardu ain kita. Itu tak menafikan situ. Tak boleh kita bagi alasan tu, tak boleh. Ibaratnya ginilah. Kita masuk kerja. Punch card tu pukul 8. Bila dah punch card pukul 8, kita ni memang sibuk betul pagi kena hantar anak. Tiba-tiba bagi tahu bos, minta maaf bos, saya memang paksa lewat bos, kena masuk pukul 8 suku. Agak-agak bos nak buat apa kat kita? Bandingan dia. Agak-agak bos nak buat apa kat kita? Awak tak boleh, dia kata, bos mesti marah kita. Tak boleh ke hantar anak awal sikit? Kan masa tu pukul 8. Masuk kerja punch card. Tak boleh ke awal sikit? Agak-agak bos buat apa kita? Agak-agak bos nak bagi gaji kita penuh tak agak-agak? Form tak bagi. Ibaratnya kita ibadat dengan Tuhan lagu tu lah. Macam tu lah kita. Ustaz tu apa tu, saya apa tu, minta maaf bos, saya memang paksa lambat pukul 8. Paksa lambat, biar api lah, tak apalah. Api aku nak potong gaji kau. Agak-agak orang tu dia dengar tu, dia boleh terima tak? Asal bos nak kena potong gaji bos? Dah kata awak tak boleh elakkan, memang kena hantar anak. Tak ada cara lain dah ke? Tak ada cara lain dah. Isi saya kerja. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab itulah bab semayang. Sehingga kan bab semayang nak cerita kata, wajib kita upah pula. Kalau orang tu tak larang nak semayang, wajib upah pula dah. Untuk dia nak semayang tu, nampak nak cerita dalam kitab. Wajib kena ambil upah. Bagi upah tu untuk kalau uzur. Tak kira uzur syar'i. Urusan dunia bukan uzur syar'i. Haji Zahidin. Tak dengan uzur syar'i. Uzur syar'i pas syarak. Uzur syar'i ni dengan sampai kata dengan kita apa? Ibaratnya sakit. Dia tak panggil uzur syar'i tu. Jangan salah faham. Uzur syar'i lain. Senang kita itu. Urusan dunia banyak. Aku tak boleh semayang. Aku tak boleh wuduk. Uzur ni, saya uzur syar'i ustaz. Sedap uzur syar'i. Uzur dunia tak ada? Tak ada. Semua uzur syar'i. Ambil dunia tu jadi uzur syar'i. Tak boleh gitu. Itu kita memang permudah-mudahkan dalam bab ibadat. Tu kena ingat. Tu contoh habis. Kita kesian kat anak muda lah. Anak muda. Anak lelaki ni kena betul-betul kena dengar. Nak berkeluarga betul. Anak lelaki. Saya pada anak lelaki. Tiap-tiap orang tu kalau ada anak lelaki tu pesan elok. Pesan elok. Nak bimbing keluarga. Jadi bila memang adik saya ada adik lelaki saya. Adik lelaki saya tak kahwin lagi. Kita duduk suluh adik saya ni walaupun dia ngaji politeknik. Tapi dulu suruh ngaji pondok dulu. Betulkan fardu ain ni dulu. Semayang dulu apa. Saya kalau jumpa adik saya dah semayang belum? Tak ada kira dah. Besar ke? Tak ada kira dah. Semayang bertanya kata, ni bila kena dengan saya tu, tengok ni, tak pergi semayang ni ke? Kita bising sikit lah, orang petani panggil ngepek. Bukan kita perfect sangat, tapi nak cerita kata, kita ahli keluarga kita tu, kita tegur lah, mana yang boleh. Ahli keluarga kita. Lebih-lebih anak lelaki ni penting lah. Nak bimbing keluarga. Habis itu. Sebab kadang-kadang berlaku, kalau anak perempuan, dia bernikah dengan lelaki, tapi lelaki tu kita tak kenal. Anak kita ni elok dia ikut kita. Tiba bila kahwin tengok pekerjaan agama tu kurang dah. Dengan sebab dia kahwin dengan lelaki pilihan dia. Banyak berlaku. Ini banyak berlaku. Bab semayang ni banyak. Kadang-kadang ada orang jemaah nak mengadu kat saya, ustaz. Saya ustaz, anak saya yang perempuan tu dulu duduk semayang. Waktu sebelum kahwin lah. Dia elok dah. Jadi lama-lama lama tak jumpa anak tu, bila balik sekali tu nampak kurang sikit ibadat dia, ustaz. Sebab itulah kita nak pilih menantu, tengok juga. Tengok dia punya akhlak je, jangan nak pandang pada duit. Jangan pandang pada duit semata-mata, jangan. Orang kita tak apa lah, dia kerja engineer, sedap dah, boleh dah nikah halu lah. Kerja apa? Kerja businessman. Tak apa dah, boleh.
Kita businessman. Tak apa. Tu semayang nantilah bab semayang lepas nikah boleh kita kira balik. Dia kira tu. Kawan tu berapa lama tak semayang pun kita tak tahu, bukan nak kata suuzon, tapi nak cerita kata contoh. Kita pun tak tahu bab ibadat dia. Memang kita husnuzon bagus dah. Tapi cuma kalau kita sebelum kahwin tu tengok datang kat rumah kita pun tak pernah pun semayang kita. Payah juga ceritanya. Payah Saya tak boleh kata kat orang, saya kata kat keluarga saya sendiri. Kita adik kita perempuan nak kahwin dulu pun kita tanya. Walaupun arwah ayah saya tak ada dah. Saya tanya dulu. Walaupun nak bakal jadi adik ipar pun kita tanya. Tanya bukan tanya terus, bukan kata tanya tak ada adab. Jadi kita bila dah datang rumah tu, kita tengok tu bila time semayang tu, kita ajak dia pergi semayang. Betul, cek fardu ain dulu cek fardu ain betul. Bila dia datang rumah tu, kita ajak dia pergi semayang. Nampak okey pun semua tu. Okey, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Serba sedikit, bukan kata syadid sangat, bukan kata straight sangat kita ni. Orang ambil wuduk macam mana? Bukan gitu. Ala kadar. Tahu je, nampak dia okey. Kita suruhlah anak perempuan kita risik. Dia pun tahu, anak perempuan kita pun tahu dia tu macam mana. Semayang ke tak semayang ke kan? Mesti tahu. Habis itu. Ini banyak bagi nasihat buat semayang ni. Habis itu Baik. Itu rupa yang batin. Jadi rupa yang zahir dan rupa yang batin itu mestilah dia katakan nak sempurna semayang itu mestilah ada kedua-duanya. Rupa zahir, rupa batin. Minta maaf je zaman-zaman saya cerita tadi bab semayang tadi tu. Ya kadang-kadang orang terlepas pandang benda ni. Kadang-kadang kita nak bagi tahu kat bab ni nak cerita, nak ingatkan diri kita juga. Terlepas pandang. Baik. Maka ada pun rupanya yang zahir itu. Kalau tak boleh subhanallah, tak boleh berdehem. Dia kalau dia gini, dia kalau dah kata dah tak boleh dah. Kalau kita boleh tak kita menampak ke depan. Sedikit dan tepuk bahu dia. Tapi tengoklah kalau kawan keluarga tak apalah. Tapi kalau dia kadang-kadang tepuk bahu nanti ingat nak suruh jadi imam pula. Dia payah cerita benda tu. Ala kuliah tu tak apalah. Dia baca. Kalau kita tak dapat tegur tu tak apa. Tapi kita tengoklah. Kalau dia tak buat sujud sahwi tu, semayang ni tetap sah. Malam-malam tetap sah. Cuma yang lepas semayang tu kita beritahu balik kat dia macam mana. Kita beritahu balik kata, okey, kalau semayang ni nak tegur tu macam ni. Kalau perempuan tepuk tangan. Contoh. Tepuk. Kalau lelaki ni dia mengucap tertegur begini. Kita ajar dia tak apa. Kadang-kadang kesalahan pertama tu boleh mengingatkan dia. Dengan sebab kesalahan pertama tu perkara yang akan datang dia boleh mengingatkan dia. Oh macam ni kesalahan dan sebagainya. Habis. Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan takbir. Ini rupa yang zahir. Dan membaca Fatihah. Dan rukuk. Dan i'tidal. Dan dua sujud. Dan dua sujud. Dan duduk antara keduanya, antara dua sujud. Dan duduk tasyahud. Dan tahiyat dan salam. Ini dipanggil rupa yang zahir. Inilah daripada segala rupa yang zahir. Ini semua dipanggil rupa yang zahir. Dan demikian juga sunatnya dan syaratnya. Begitu jugalah dipanggil rupa yang zahir. Sunatnya apa? Rupa yang zahir. Sunat hai'ah. Tadi tersebut. Dan syaratnya syarat semayang. Habis. Adapun hakikat yang batin. Adapun rupanya hakikat yang batin. Maka seumpamanya. Seumpama hakikat yang batin itu apa dia? Khusyuk dan hadir. Hadir hati ni apa? Apa maksud hadir hati? Ni kalau orang tanya ni. Apa maksud hadir hati? Siapa faham? Apa yang dimaksudkan dengan hadir hati?
Saya menghadirkan hati. Apa maksudnya hadir hati? Siapa boleh jawab? Haji Kamal Zaman. Kak Aini, Hajar Rohana. Apa maksud kata hadir hati? Khusyuk dan hadir hati. Apa maksud hadir hati? Tolong tulis di ruang komen. Kokok siapa pernah belajar? Khusyuk. Sesat diri. Hadir hati sesat diri. Kan? Apa maksud kata hadir hati? Siapa yang pernah belajar kitab Musalli? Apa yang dimasukkan hadir hati? Tak silap saya, Haji Kamal Zaman pernah belajar. Tulis betul. Iaitu hati sentiasa mengingat Allah. Tepat sekali Haji Muhammad Najib. Tepat sekali, betul. Iaitu hadir hati di sini, iaitu hati kita mengingat kepada Allah. Tulis itu. Hati kita mengingat kepada Allah. Alhamdulillah. Haji Muhammad Najib jawab tadi. Tepat sekali. Itu panggil hadir hati. Maksud hadir hati, hati kita mengingat Allah Ta'ala. Itu dipanggil rupa yang batin. Rupa yang batin, khusyuk. Hadir hati dan sempurna ikhlas. Sempurna ikhlas. Serah jiwa kita sepenuhnya pada Allah. Lebih kurang. Boleh juga hadir hati, boleh. Haji Nur Ehsan, boleh. Tak ada masalah, boleh. Ingat pada Allah, boleh. Haji Fadil, ingat pada Allah. Dia panggil kinayah. Dan sempurna ikhlas. Dan tazallul. Nampak kena ada. Orang yang semayang kena ada tazallul. Apa tazallul? Tulis. Menghina diri. Kita bila semayang ni kena ada perasaan kita hina diri. Aku ni semayang, aku ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Kena ada tazallul. Apa tazallul? Dobit. Menghina diri. Dan tafahum. Dan tafahum bagi ma'ani kira'ah. Apa tafahum? Dan mengerti bagi makna-makna bacaan Al-Quran. Kita faham bacaan kita. Kita memahami akan makna-makna bacaan kita. Ini semua dipanggil rupa yang batin. Ini bukan wajib. Ini nak cerita kata hakikat semayang. Allahu Akbar. Dan tafahum bagi ma'ani kira'ah. Apa maksudnya tafahum? Yang ini memahami bagi makna-makna di dalam makna-makna membaca. Maksudnya makna-makna di dalam kita membaca. Apa yang kita baca dalam semayang tu kita menghayati makna dia. Kita memahamikan akan makna dia. Itu sunat itu dia panggil hakikat batin. Dan lain, dan tasbih. Dan kita bertasbih dalam semayang. Kita memahamikan akan makna tasbih. Faham makna bacaan, betul. Dan lainnya. Apa lainnya? Daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Daripada segala wazifah. Apa wazifah? Tulis itu. Daripada segala pekerjaan sembahyang yang batinah. Apa-apa segala pekerjaan dalam sembahyang dikatakan kita menghayati pekerjaan sembahyang itu dipanggil yang batinah. Habis. Maka zuhir sembahyang bahagian. Maka zuhir itu ialah maka zuhir sembahyang itu ialah apa? Apa zuhir sembahyang itu? Maka zuhir sembahyang itu tambah sikit, ialah bahagian badan dan anggota seseorang. Itu dia panggil zuhir sembahyang. Dan batin, ini dan rupa sembahyang yang batin. Itu ialah bahagian hati dan sir. Ini mau cerita sir semalam. Sir ni rahsia. Tersembunyi kita panggil. Benda yang tersembunyi.
Jadi rupa batin tu, semayang tu ialah bahagian hati dan sir. Rahsia. Rahsia semayang ni kita tak dapat. Tak dapat nak tahu, tapi kita buat je. Ada sir di situ. Ada rahsia. Ada perkara yang tersembunyi. Itu panggil batin. Dan demikian itu. Apa dia demikian itu? Iaitu rupa batin bagi semayang tu. Dan demikian itu. Apa demikian itu? Tulis. Dobit. Apa maksud demikian itu? Iaitu rupa batin bagi sembahyang. Iaitu rupa batin bagi sembahyang tu. Khabar. Tempat tilik, tempat lihat hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-Nya. Itulah tempat tilik Allah Taala. Allah Taala tilik dalam semayang kita ni. Tempat dia di mana? Tempat tilik Allah Taala tu iaitu pada rupa semayang yang batin. Pada rupa semayang yang batin. Itulah tempat tilik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lihat kepada rupa yang batin. Semayang yang batin. Itu maksud dia. Jadi, rupa batin bagi semayang tu ialah tempat tilik hak Allah Ta'ala daripada hamba-Nya, hamba Allah. Apa dia tempat tilik tu? Iaitu hati dan sir. Iaitu hati dan sir. Habis itu. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Umpamanya orang yang mendirikan rupa semayang yang zahirnya jua. Ni panjang lagi. Sebab itulah dalil hadis tadi. Dalil hadis kata tempat tilik hak Allah Ta'ala tu daripada hamba-Nya ialah iaitu rupa batin bagi semayang. Rupa batin bagi semayang itulah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Ni hadis ni masyhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tilik pada tubuh badan kamu dan tidak kepada rupa paras kamu, tetapi Allah Ta'ala tilik pada hati-hati kamu. Jadi tempat tilik semayang batin kita ni, Allah Ta'ala melihat dalam semayang kita ni iaitu rupa yang batin. Apa rupa yang batin? Iaitu hati dan sir. Iaitu perkara yang tersembunyi. Itu sir. Habis itu. Sampai dah stesen kita dah. Ni panjang lagi ni. Panjang lagi. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Umpamanya orang yang mendirikan rupa semayang zahir jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin. Ni panjang lagi dah. Ini minta maaf lah. Ini banyak nasihat kita. Bab semayang. Minta maaf banyak lah. Kita nak bagi tahu tentang bab semayang tadilah. Tentang semayang tu penting. Nak cerita semayang ni penting. Seolah-olah semayang tu hidup kita dah. Ibarat kita kalau dalam hukum dunia, dalam dunia ni, apa yang benda paling penting sekali? IC kita lah. IC kita kalau hilang tu lagu mana? Sebab tu IC kita sentiasa ada dengan kita. Itu dipanggil pas dunia kita. Adapun nak pas akhirat tu mestilah semayang tu sentiasa dengan kita. Tapi tu secara sir. Semayang kita tu nak sentiasa dengan kita. Dia kena sampai masa kena semayang. Sampai masa kena semayang. Nampak ni ajar salah siap habis itu. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang-datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lakukan lihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Wa amalan maqbula wa sa'adata daraini. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم آمين.